Alright. Okay, kelas. Hari ini kita sambung cerpen yang kita mulakan minggu lalu, iaitu drama Tenang-Tenang Air di Tasik. Baik, yang ni tentang Muzaffar dan Muzamir. Yang disyaki merupakan kembar dan maknya telah membuangnya ketika dia masih kecil kerana dianggap cacat dan dianggap macam mana cakap, dianggap tidak sesuai untuk keluarga elit, keluarga yang kaya, keluarga yang jadi tokoh perniagaan. Baik, itu yang kita dapat tahu daripada cerita minggu lalu. Baik, saya ada bagi kamu praktis satu latihan objektif. Okey. Baik, saya bagi latihan satu saja ke objektif saja? Objektif semua buat. Yang mana saya suruh buat? Yes? Okey, baik, kita cuba bincangkan jawapan dia. Praktis satu saja saya bagi ya. Baik, kita tengok. Agaknya dia menentang habis-habisan kali ini sebab kumpulan yang datang ini terdiri daripada orang-orang cacat penglihatan. Dia tentu sedia maklum tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita kali ini lebih berat, lebih mencabar dan mungkin akan mengancam nyawa putera tunggal kesayangan ini. Muzaffar dia cakap, mungkin juga bang. Tapi sekali fikir abang rasa aneh lah Zafar. Apa yang anehnya bang? Mak Zafar bukan calang-calang wanita di bandar ini. Dia amat disegani walaupun sudah bersarah daripada tugasnya sebagai pegawai. Dia pemimpin wanita yang unggul. Dia disanjungi kerana berfikiran terbuka dan berpandangan jauh. Tapi dalam hal macam ini, dia berpendirian macam wanita kolot pula. Pelik kan? I think he's talking about his twin brother yang ada kat Johor kan? Okay? Muzaffar sambil mengeluh. Entahlah bang, serba salah saya jadinya. Saya memang bersedia untuk mencurahkan ilmu dan kemahiran berkaya yang ada pada saya kepada semua orang, tak kira sama ada orang itu normal atau cacat. Tapi apabila mengenangkan pandangan sayu mak sewaktu saya berangkat pagi tadi, sebab that means get emotional. Dahlah tu Zafar, mak Zafar tu sebenarnya terlalu sayang pada Zafar. Zafar anak tunggalnya. Zafar merupakan harta paling bermakna yang ditinggalkan oleh arwah maksudnya bapanya sudah mati, arwah bapa Zafar untuknya. Dia takut jadi apa-apa yang tak baik. Dia takut kehilangan Zafar. Okey. Baik, kita tengok. Soalan pertama, Wisalaci. Apakah maksud rangkai kata pandangan sayu? Ya? D, sir. Raut muka yang bimbang, is it? Yes, sir. Okey. Baik, kita tengok pandangan yang sayu. Pandangan di sini membawa maksud munji. Boleh jadi raut wajah atau air muka, rupa paras, semuanya lebih kurang sama aja. Tapi yang mana paling sesuai di sini? Okey, sayu. Sayu di sini membawa maksud apa? Kita kena perihalkan maksud sayu dulu. Okey? Baik. Sayu ni lebih kepada perasaan Worried. Ya, bimbang. Seperti worried lah. Okay. அப்புறம் worried சொல்லலாம். Okay. Like எப்படி சொல்றது? Worried is more towards gelisah, right? Gelisah, bimbang, resahlah ஒன்று தான். Okay Pilu membawa maksud இப்போ யாராவது வந்து ஒரு இறப்பு, ஓகே, நான் சிச்சுவேஷன் தரேன், you try to understand. memang dia sedih, tapi அது என்ன மாதிரியான sedihனா, இப்போ ஒரு ஆள் வந்து நம்மளுக்கு, ஓகே, இப்போ நம்மளோட பூனைக்குட்டி வளர்க்குறோம், அது இறந்து போச்சுன்னா நம்ம பூனைக்கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்கும். Itu menjadikan hati kamu pilu. Pilu maksudnya extremely sad, terlalu sedih lah. Tapi resah, gelisah, bimbang ni semua sama, worried. Jadi சாயுனா என்ன அர்த்தம்னா, சாயுனா அப்படியே அமைதியா அழுக்குரல்ல பேசுற மாதிரி, அந்த மாதிரி சாயு dengan suara yang sayu, dia
redah dengan kematian anak kucingnya itu. So, indicating sayu lebih kepada sedih. Sayu tu sedih lah. Jadi raut wajah yang pilu di sini lebih A, tepat. right, sir? Ya. Okay. Sayu maksudnya sedih. Pilu also sedih. So, jawapan dia most probably A. Baik, nombor 2. Sambung, Vaishnavi. Pada pandangan Azizi, Ibu Muzaffar amat menyayanginya atas perkara-perkara yang berikut, kecuali C. Bimbang Muzaffar akan menjadi cacat. Tak ada kena mengena. Baik, nombor 3. Visalachi. Kegigihan, sir. Okey, pilih nilai murni yang tidak terdapat dalam drama ini. Okey, Not kesederhanaan, sir. kesederhanaan. Kesederhanaan எல்லாத்துலயும் ஒரு அளவு. அதான் kesederhanaan. Baik. Kegigihan. They talking about the whole drama. Sorry, sir. I thought they asked about the nilai. Tidak I didn't see terdapat. the word tidak. Tidak terdapat. Okay. Kesederhanaan yang tidak kena mengena. Kegigihan, yes. Kegigihan நம்ம எதுல பார்க்கலாம்னா Muzaffar gigih mengajar orang-orang buta untuk berkaya. Kesabaran kita boleh lihat kesabaran Muzaffar, okay? Dalam mengendalikan peserta-peserta buta. Kerjasama, yes. Dia, Siti dengan Azizi semua bekerjasama. Kesederhanaan tak ada kena mengena di sini. Nombor 4. Vaishnavi. Apakah peleraian drama Tenang-Tenang Air di Tasik? B. Boy, sir. Muzaffar menceritakan kepada Azizi tentang perasaannya sewaktu dia membantu Muzamir apabila kayanya terbalik. No, கடைசில என்ன நடந்துச்சுன்னு கேக்குறாங்க. Yes, I know. அதுவா நடந்துச்சு? Because Comsas book அப்படிதான் போட்டுருந்துச்சு. Yes. கடைசியா அவங்க அம்மா கிட்ட அந்த ஸ்டுடியோ கூட்டிட்டு போவான். Remember? Yeah. Oh yeah, Muzaffar menceritakan. Right, betul. Oh, in the side. Okay. Kita tengok pelaraian dia. Muzaffir pula. Muzaffar berasa hairan apabila ibunya tidak mahu meneruskan tontonan media tersebut. Oh, itu climax. Atau climax. Muzaffar mula sangsi akan status dirinya sebagai anak tunggal apabila melihat reaksi ibu yang seolah-olah menyimpan satu rahsia. Muzaffar menceritakan kepada Azizi tentang sesuatu perasaan lain yang dirasai sewaktunya dia membantu Muzamir akibat kayaknya terbalik. அந்த சிப்ளிங்ஸ்குள்ளார ஒரு உறவு இருக்கும்ல, அதை அவனால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுன்னுவான். ஓகே, எஸ், jawapan dia boy. Baik. Seterusnya, praktis kedua dan ketiga. Kamu boleh buat sekarang. 2 dan 3 sehingga, guys. Okey, saya bagi lebih kurang 12 minit. Kalau kamu boleh buat cepat dari itu, saya agak-agak sajalah. Okey. நான் நினச்சது வீட்டு பாடமாக கொடுத்துட்டேன்ட்டு. பரவாயில்ல, முடிச்சிருங்க, பிரச்சனை இல்லை. I want you to try first. Ada perkataan kamu tak faham, tolong tanya saya. Jangan tanya soalan. Contoh paradox நிறைய பேருக்கு தெரியாது, right? Gaya bahasa simile எல்லாருக்கும் தெரியும். Syncop எல்லாருக்கும் தெரியும். Syncope-னா singkatan அர்த்தம். Okay? And the paradox நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Metafora ada unsur konkret dengan abstrak. Paradoxனா எப்படி சொல்றது? Saya pengemis yang kaya. Saya pengemis yang kaya. அதாவது காயான என்ன அர்த்தம்? பணக்காரன். ஆனா நான் பிச்சைக்காரன். You see, ரெண்டும் bertentangan. எதுக்கு இருக்கு தானே? அப்ப இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா paradoxன்னு சொல்லுவோம். Dua unsur yang bertentangan maksud dia. Dua unsur yang bertentangan. Itu maksud dia. Paradox.
Dia petikan yang sama saja lebih kurang. Praktis 2. Dancer. Both, Praktis 3 Cynthia. Oh, practice 3 also. Okay. Yes.
Lagi 8 minit. Done, sir. Dan. Okay. Isalaci? 1 minute, sir. Okay. Done, sir. Dan. Okay. Baik, kita tengok. Ini petikan yang sama saja macam tadi ya. Baik, kita terus pergi ke soalan dia. Baik, nombor 1. Tadi kita start dengan Vaishnavi. Okay, sekarang start dengan Visalachi. Bimbang akan keselamatan anaknya. D, sir. Mengapakah Ibu Muzaffar menentang niat? Okey. Ya, dia bimbang akan keselamatan anaknya, betul. Nombor 2. Berdasarkan petikan drama di atas, Ibu Muzaffar merupakan ibu tunggal. I know she's a single mother. Dia pemimpin wanita yang unggul, dia sudah bersara daripada pegawai. So, Mantan pegawai ya. mantan pegawai lah. Okay. Mantan tu maksudnya ex. Bekas, Oh, okay. pernah menjadi. Baik, nombor 3. Dia berpendirian macam wanita kolot pula. Ayat di atas mempunyai gaya bahasa simile, sir. Simile ya, sebab ada perkataan macam. Okay. Apakah klimaks dalam drama Tenang-Tenang Air di Tasik? Muzaffar melatih sekumpulan peserta tentang cara-cara berkaya. No, அது பாதியில இருக்க கதை. கிளைமேக்ஸ் என்னன்னா அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு Berjaya போயிட்டு memujuk ibunya menonton. இது எப்படி கிளைமேக்ஸ் ஆகும்? கிளைமேக்ஸ்ல வந்து எல்லாரும் காயா பண்றாங்க? கிடையவே கிடையாது. Perkembangan. Baik, nombor 5. Semua nilai di bawah ini terdapat dalam petikan kecuali kerajinan. Amanah menjalankan tugas. Okey, dalam petikan ini ya, dalam petikan ini கேக்குறாங்க. So, அதனால amanah ada sebab dia nak pergi kerja kan, dia nak menjalankan tanggungjawab dia. Kasih sayang, yes. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tanggungjawab, yes. Muzaffar dia lebih bertanggungjawab menjalankan tugasnya. Kerajinan tiada. Okay.
tiada kerajinan. Ya. Baik, praktis 3 tadi saya dah baca dia punya petikan. Baik, ya, sambung Vaishnavi. Apakah yang menjadi kebimbangan Ibu Muzaffar? C, sir. 1, 2 and 3. Zafar terpaksa bekerja lebih masa untuk mengiringi orang cacat penglihatan. Zafar tidak ada pengalaman untuk melatih dan mengiringi orang cacat penglihatan. Zafar sanggup menawarkan diri untuk membimbing orang cacat penglihatan. Dia bekerja lebih masa untuk mengiringi. Dia tiada pengalaman untuk melatih dan mengiringi orang cacat penglihatan. Okey, apakah yang menjadi kebimbangan ibu? Okey. Dia cakap, bukan orang buta, mak tak adalah nak bimbang sangat. Jadi orang buta tu salah satu dia punya faktor lah. Zafar akan meninggalkan ibunya seorang diri selama 4 hari 3 malam. Baik, kenapa mak dia bimbang? Semua jawapan dia lebih kurang dekat, tapi kita kena pilih yang paling tepat. Ya mak, tapi bukan. Okey. Maka saya akan menjalankan tugas. Diorang pun satu. Okey. Mengiringi. Okey. So sebab Zafar terpaksa bekerja lebih masa untuk mengiringi, itu yang menjadi kebimbangan. Yang ini semua dia berlaku tapi bukan menjadi kebimbangan. Kebimbangan dia terpaksa bekerja lebih masa dan tiada pengalaman untuk melatih. அது கண்டிப்பா இருக்கணும். Because அது bimbang பத்தி பேசியிருக்காங்க. Okay? Bekerja lebih masa. Tak boleh. Kan ini tugas saya. Lagipun ni kumpulan pertama saya. Ya memang betul. Tapi sebelum ni kamu cuma menjadi jurulatih dan juru iring orang-orang yang sempurna. Bukan orang buta. Mak tak adalah bimbang sangat. Tapi kali ni InsyaAllah dengan pengalaman kepakaran saya tidak akan melama. Saya akan pergi menjalankan kemudian. Okey. Saya akan bersama-sama. Kamu akan tidur dekat sana lah ya. எல்லாமே க்ளோஸாக தான் இருக்கு. பட் perkara yang menjadi kebimbangan ibu இதுலேருந்து ஒன்று கேட்டால் நான் சொல்லிடுவேன் கண்டிப்பாக 2 தான். ஏன்னா அதுதான் டைரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகேயா? sebab orang buta. What answer I'm gonna give? Oh, 2 எல்லாத்துலேயுமே இருக்கா? Tricky Kau sendiri yang menawarkan diri untuk memikul tugas ini. அதுக்கும் இருக்கு. Okay, perkara yang நம்ம வந்து perkara yang menjadi kebimbangan ibu பார்த்தீங்கன்னா saya rasa 1 2 3 lah. 1 2 3. Okey. Sebab yang ni dia bagi jawapan okey tak apa. Tapi dia tak dalam petikan ni dia tak clear pun yang mana dia jadi perkara bimbangan mak dia. Okey. Tapi kita pergi closest lah. C lah saya pergi. Saya follow jawapan kamu. Baik, nombor 2. Isalachi. Semua di bawah merupakan perwatakan positif yang ditonjolkan oleh Muzaffar dalam petikan drama di atas, kecuali D, memperlekehkan kemampuan orang kurang berupaya untuk berkaya. Ya, memperlekehkan பண்ணவே இல்லை. memperlekehனா வந்து என்னன்னா memperkecil. சிறுமைப்படுத்தி பேசுவது ஒரு ஆளோட திறமைய. memperkecil jangan cakap memperkecilkan, itu salah. Baik. Nombor 3. Semua berikut merupakan faktor Muzaffar ingin mengiring dan melatih kumpulan cacat penglihatan tersebut. Kecuali C, ingin menunjukkan kepada ibunya
bahawa dia mempunyai pengalaman dan kepakaran yang tinggi untuk memimpin golongan. Yes. அது ஒன்றும் நான் இதில் ப்ரோ தெரியுமா அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக செய்யல. சி nombor 4 Visalachi. Bagaimanakah kebimbangan seorang ibu terhadap tugas yang ingin dilaksanakan oleh anaknya dapat dikurangkan? Anak-anak perlu memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang kebolehan mereka untuk memikul tanggungjawab. Yes, betul. Anak-anak perlu memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang kebolehan mereka untuk memikul tanggungjawab. Itu kamu kena buat. Okay, என்னால முடியும்மா நீங்க நம்புங்கம்மா அப்படி சொல்லணும் நம்ம எடுத்து. அப்பதான் the mother won't worry. Okay? So berdasarkan petikan pun begitulah dia buatkan Muzaffar kita. Baik, nombor 5. Yang berikut merupakan pengajaran yang tidak terdapat dalam drama ini. A. Kita haruslah sentiasa bersikap jujur dan berterus terang. Tidak, sir. Tidak. Kita haruslah bersikap jujur dan berterus terang. Okay, kita adalah menjalankan tanggungjawab iருக்கு. Tidak memandang rendah iருக்கு. Wajar membantu orang yang hidup dalam kesusahan ya. Actually jujur dan berterus terang இருக்குதான், but அது அவ்வளவா டைரக்டான பாயிண்ட் கிடையாது. Yeah, I go for A. Okay? Baik. Okay, kita dah habis objektif. Jom kita cuba buat subjektif. Okay? Subjektif. Baik, kita tengok. Tenang-tenang air di tasik. Haris சொல்றான். Jangan ambil hati Nurul. Okay, jangan ambil hati nak, jangan kecil hati அர்த்தம். அப்படின்னா என்னது? கோவித்து கொள்ளாத. Jangan merajuk maksudnya. Merajuk. Nurul, aku main-main saja. Sebenarnya Zam berasal dari Kelantan. Zafar, tapi masa dia baru berusia 3 tahun, dia diserahkan kepada keluarga angkatnya yang menetap di Johor. Muzaffar, kenapa dia diserahkan kepada keluarga angkat? Keluarganya miskin kah? Nurul dia cakap, menurut Zam, keluarganya keluarga ternama dan berada. Demi menjaga kedudukan mereka, Zam yang cacat itu disingkirkan. Macam manapun Zam, beruntung kerana keluarga angkatnya telah memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan secukupnya. Ini dia orang berbincang tentang Muzamir. Baik, bahan 2. Dia mahu serahkan anaknya itu pada orang, tetapi tak ada orang mahu. Dia rasa anaknya itu akan bawa reputasi buruk. Maksudnya keta பேர் வாங்கி கொடுக்கும் dalam perniagaan dan mencalar status keluarganya. Okay? So, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த பிள்ளை வந்து will spoil their status, social status. Bibik menerangkannya lagi. Mak Sena terperanjat mendengar penerangan Bibik. Timbul rasa kesihan mendengarkan nasihat bayi yang kurang sifat normal dan tidak berdosa itu. Mak Sena terfikir pahala yang akan didapatinya dan terfikir amal yang bakal dibuatnya. Setelah berunding dengan suaminya bersetuju. Setelah pergi ke mahkamah untuk membuat surat sumpah, rasmilah anak Syarifah, pengusaha kosmetik ternama di bandar itu, menjadi anak angkat Mak Sena. Namanya Rohayu binti Muhammad. Gelaran manjanya Kasih sahaja. Sepadan nama gelaran, Kasih diberikan kasih sayang. Tetap dididik mengenal huruf ABC dan ditatang bagai minyak yang penuh oleh Mak Semah. Baik, tapi soalannya berbunyi begini. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, mengapakah Ibu Muzaffar dan Sharifah merasakan bahawa anak yang cacat itu akan membawa reputasi yang buruk? Okay. So, yang வந்து ஒரு bad reputation கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். Okay, here why
என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. So ரெண்டுத்துலயுமே வந்து anak mengapakah Ibu Muzaffar dan Sharifah merasakan bahawa anak yang cacat itu akan membawa reputasi buruk? Okey. Sebab yang ini tak ada jawapan pun dalam petikan. Mengapakah Ibu Muzaffar dan Sharifah merasakan bahawa anak yang cacat itu akan membawa reputasi buruk? Dia tak bagi terus pun. Okey. Kejap. Biar saya tengok. Dia tak boleh tanya kebat dalam soalan nombor 1. Kalau kebat dia akan tanya macam ni. Okey, baik. Kita ubah sikit soalan dia. Baik. இது வெட்டுங்க. நான் கொஸ்டின் தயாரிச்சு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. பெரிய விஷயம் இல்லை. Okay. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, bagaimanakah anak angkat dibesarkan oleh keluarga angkatnya? Ini soalan dia. ரெண்டுத்துலயுமே ஏன்னா காமனா இருக்கிறது எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு தான். ஸோ ஓகே kamu tengok Muzaffar ரெண்டுத்துலயுமே என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Muzaffarல வந்து macam mana pun Zam Muzaffar pula. Muzammil. Need to copyright, sir. What? The soalan need to copyright. Then how you going to know? So good. Up ready so fast. Oh. Okay, fasa. Bagaimanakah anak angkat dibesarkan oleh keluarga angkatnya? Ini yang soalan yang sepatutnya kena tanya. Kadang-kadang pembuat soalan ni Okay, sir. teruk. Okay. So, எப்படி பிள்ளைய வளர்த்துருக்காங்க கேட்குறாங்க. Okay. So, kamu tengok. Bahan satuல வந்து Muzammil beruntung kerana keluarga angkatnya telah memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan secukupnya. Bahan 2ல பார்த்தீங்கனாலும் அதே தான் போட்டிருப்பாங்க. Gelaran manjanya kasih. Sepadan dengan nama gelarannya, kasih diberikan kasih sayang, tetap dididik mengenal huruf ABC. Maksudnya, dengan memberikan kasih sayang yang secukupnya dan juga memberikan pendidikan yang pendidikan kepada mereka. Pendidikan asas lah. Baik. Pendidikan asas diberikan kan, betul tak? Okay. So, berdasarkan bahan 1 dan 2, anak angkat dibesarkan oleh keluarga angkatnya. Okey, bagaimana கேட்டிருந்தா நம்ம dengan தான் jawab பண்ணணும். Dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang yang secukupnya. Yang secukupnya. Okey. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, anak angkat dibesarkan oleh keluarga angkatnya dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang yang secukupnya. Okey, dah? Done, sir. Okey. Baik, saya pergi seterusnya. Nyatakan 2 latar masyarakat. Baik. So, you tell me one, Visalachi. And one more is Vaishnavi. Dalam bahan 1, Yes. Masyarakat yang kasih sayang, sir. Masyarakat yang kasih sayang no nilai. Kasih sayang is nilai. Penyayang. Masyarakat yang penyayang. Lagi? Visalachi? What you can tell about latar masyarakat yang terdapat di sini? Sorry. Couldn't hear you.
Hello? So can you hear me, sir? Okay. Speak louder a bit. Okay. Masyarakat yang bertanggungjawab, sir. Masyarakat yang bertanggungjawab. Okay. Why? Why bertanggungjawab? Because they did their tanggungjawab as a parent. Okay. Baik, நிறைய பேர் லாத்தார் masyarakat-னா பாசிட்டிவா தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. Actually கிடையாது. Negatif pun boleh diterima sebagai latar masyarakat. Contoh di sini ya, masyarakat yang pilih kasih terhadap anak yang cacat. Kamu boleh bagi tahu macam tu. Okay? Masyarakat yang lagi kita cakap apa? Masyarakat yang tidak bertanggungjawab, no சொல்லலாம். Okay? Yang lepas tangan. Masyarakat yang terlalu mementingkan lambang status sosial. Okay? அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். Okay? நெகட்டிவாகவும் சொல்லலாம். So, நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் தரேன். Baik. Berdasarkan bahan satu, dua latar masyarakat yang terdapat ialah masyarakat yang penyayang dan masyarakat yang masyarakat yang apa kita cakap exactly yang tidak menghargai anak, masyarakat yang pilih kasih. Ialah dia masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Can also. Dia bimbang apa orang cakap tentang dia tapi dia tak kisah tentang anak dia. Okay, boleh juga. Masyarakat yang bertanggungjawab memang boleh diterima lah. Okay, baik. Anything last si kenal dengar? Okay. Anak merupakan anugerah paling bernilai daripada Tuhan. Pada pendapat anda, wajarkah segelintir ibu bapa menyerahkan anak mereka yang mempunyai kecacatan kepada orang lain? Sekarang kamu kena jawab. Kalau wajar, bagi tahu dua sebab. Kalau tidak wajar, bagi tahu dua sebab. Ini soalan susah sikit. Baik. Kalau kita cakap wajar, what are the points? Wajarkah segelintir ibu bapa menyerahkan anak mereka yang mempunyai kecacatan kepada orang lain? Actually, நம்ம tidak wajar போட்டுருவோம். ஏன்னா wajar போடுறதுக்கு not really good. Okay? Like other morally it's not good. So அதனால நம்ம tidak wajar ni stick on பண்ணிக்கலாம். Tidak wajar, okay? Kerana apa? நான் அதை தான் காரணமா எழுதலான்னு வந்தா அதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. Okay, tidak wajar kerana tugas membesarkan anak-anak ialah tanggungjawab hakiki ibu bapa. அப்படி சொல்லலாம். Tanggungjawab hakiki என்னன்னு தெரியல. Tanggungjawab sebenar lah. Tanggungjawab hakiki ibu bapa. Okay. Second one. Wajarkah segelintir ibu bapa menyerahkan anak mereka mempunyai kecacatan kepada orang lain? Tugas membesarkan anak-anak ialah tanggungjawab hakiki ibu bapa. Sebab tu mereka tak wajar buat macam tu. Lagi satu, mereka tidak harus memberikan anak-anak kepada orang anak sebab kebajikan dan kelangsungan hidup anak-anak itu mungkin akan terancam di keluarga angkat dia. Bukan semua orang boleh kan. Jadi kebajikan அவனோட தேவையான விஷயங்கள், keperluan lah. Kebajikan dan kelangsungan hidup, survivability.
kelangsungan hidup anak angkat kelangsungan hidup anak angkat dalam sesebuah keluarga tidak semestinya terjamin dan terjaga. Okay, not necessarily their survivability and what they call kebajikan dia terjamin dan terjaga. Okay, most people adopt பண்றதுக்கு adopt பண்றவங்க நல்லவங்க நினைக்காதீங்க. சில பேர் வந்து அவங்க சைக்கோங்களா இருப்பாங்க. அந்த பிள்ளையை அடாப்ட் பண்ணிட்டு அதை போட்டு சித்திரவதை பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய தப்பான விஷயங்கள் ஃபீடோஃபைல்ஸ்லாம் நிறையா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த அடாப்ஷன் வந்து லைக் குழந்தை தத்தெடுக்கிறாங்க, உங்களுக்கு நல்ல மனசு, அதெல்லாம் தவிர தே வில் டூ சர்டன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ்லா. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வளர வளர நீங்கள் இன்னும் நிறைய கேசஸ்லாம் படிப்பீங்க. and then you get to know lah what I'm telling. Okay, so yes, ini tugas saya. Ini tidak wajar 1 markah, 2 isi. Saya sudah bagi tahu kamu. Okay, cepat salin. Done, sir. Okay, இருங்க model 21 பார்த்துக்கிறேன். tinggal 15. Done, sir. Okay, now take out the what do you call the next module, module 21. ஓகே, நம்மளோட இங்க இருக்கு. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு ரிலாக்ஸான வேலை தான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆக்சுவலி வந்து நான் 4 செட் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். மொதல் 2 செட் இன்னைக்கு இறக்கியிருக்கேன். Okey, semua tata bahasa lah. Kertas 1, kita nak train kertas 1 sikit. Sebab kita banyak kali lama dah kan, kita dah train kertas 2 banyak kali dah kan. Sekarang kita train tata bahasa, peribahasa, apa kita cakap, dalam kertas 1 kamu. Paper 1 type. Baik, set pertama dia ada 30 soalan. Baik. Saya nak kamu buat 30 soalan itu secepat yang mungkin. Okay, maybe இருங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க. Okay, yeah, I think நான் முதல்ல கொடுத்துட்றேன் என்ன மாதிரியான கேள்விங்க நீங்க செய்யணும்ட்டு. Okay, we go to tata bahasa section only lah. Okay, set pertama, set keduaல இருக்கிற இந்த questions மட்டும் செய்யுங்க. We are going towards tata bahasa and what you call peribahasa. Okay, set pertama dan set kedua. Soalan 8 hingga 14. உங்களுக்கு morfology-லாம் நான் முதல்ல தூக்கிடுறேன். Okay, soalan 18 hingga 21. Soalan 25 hingga 27. And then soalan 28 hingga soalan 30. Okay, இதில் ஒரு 7 கேள்வி, இதில் ஒரு 4 கேள்வி, இதில் ஒரு 3, இதில் ஒரு 3. எத்தனை கேள்வி ஆச்சு? 17 கேள்வி. ஓகே, 17 soalan இருக்கு ஒரு செட்ல. அதே மாதிரி 2 செட்லயும் செய்யணும். இங்க சொன்ன நம்பர்ஸ் மட்டும் செய்யுங்க, ஏன்னா இதுதான் தத்த பாசா அண்ட் பரிபாசா செக்ஷன். ஓகே, do it now. சாரி, சொல்ல மறந்துட்டேன். முதல் ஒரு செட் முடிங்க. செட் 10ஆம் இருக்கிற இந்த செக்ஷன் செஞ்சா போதும்.
And if can, don't try to refer the anything. No referring is allowed. Peribahasa meaning தேடிக்கிறேன் இதோட meaning தேடிக்கிறேன். No, I will give time for that. Not today. Okay, you must try first. Guess பண்ணுங்க அந்த பெரிபாசா இருக்கிற ஸ்டைல்லே இதோட மீனிங் இப்படி தான் இருக்கும்னு நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. உங்க மூளைக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுங்க. ஆன்சர் பார்த்து நம்ம ஒரு நிமிஷத்துல எழுஞ்சிருவோம். அதே ஒரு நிமிஷத்துல மறந்துடுவோம். இன்னொரு வாட்டி நான் அந்த கேள்வி கேட்டேன்னா அறவே ஞாபகம் இருக்காது உங்க மெமரியில. ஸோ சாலா வாங்குங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க அந்த கேள்வி கூட. ஓகே, now start now. 17 soalan. Okey lah. Saya berhenti 3.40. Kalau kamu siap lebih awal lagi bagus. So cakap-cakap saya ingat apa? Tata bahasa tanah pun dolar dengar. 25 sir. 25. Okay. Speed up. Speed up your answer seeking process. Maybe Visalachi you can try the next set also. The same same question numbers. Okay. Okay. Visalachi Vaishnavi முடிச்சிட்டோனே சொல்ல சீக்கிரமா செய். I don't want to finish. Okay, alright. Alright. ஏன்னா நம்ம நிறைய தத்த பாசா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் நம்ம போனோம். ஓகே, லெட்ஸ் லிசன் ஃப்ரம் விசாலாச்சி. Number 8. Majalah-majalah yang bertimbun-timbun itu kami baca. B sir, only bertimbun. Majalah-majalah yang bertimbun-timbun itu kami baca. Tiada kesalahan. என்னன்னு நம்ம சொல்லணும். Baik. Actually இல்ல ஏவும் முடியும் பியும் முடியும், right? என்னன்னு சொல்றது? Okay, kalau dia cakap kamu jawab A pun saya terima, B pun saya terima lah. Okay. Kalau kamu nak bertimbun-timbun, kamu tukar majalah saja. Okay. Kalau kamu nak majalah-majalah yang bertimbun saja. Okay. You gandakan salah satu sahaja. Okay. A pun boleh, B pun boleh. Baik. Nombor 9. Aishnawi. Umar seorang ahli sukan yang sangat handal sekali dalam acara melempar cakra. B. Sekali sir. Sekali wrong then? Sangat andal or andal sekali. No, sangat and sekali can gabung. Amat, sangat, sungguh can gabung with sekali ya. Remember that. Oh, okay. Paling இந்த மாதிரி விஷயம் தான் sekali கூட வரக்கூடாது. Okay, paling, terlalu, yang ini gabung dengan sekali, ini baru kita panggil salah. And one more thing, teramat, tersangat. Dua-dua ini betul lah. Yang ini tak salah. Ini betul. Okay. Baik. Jadi Umar seorang ahli sukan yang sangat handal sekali dalam acara melempar cakra itu betul. Jadi tiada kesalahan. 10. Khalid gemar mencampur aduk masalah di tempat kerja dengan masalah peribadinya. Di tempat je. Di tempat mencampur aduk betul kah? The one need to have sengkang. Won, campur aduk is a kata majmuk, not kata ganda. Di tempat sir. Di tempat தான் wrong actually. ஏன்னா இது வந்து D வந்து kata sendi தான். ஆனா நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன். கிட்ட போட்டுருக்காங்க. Okay. Mencampur aduk வந்து kata majmuk. You see mencampur aduk, campur அது வந்து எந்த வார்த்தையில இருந்து வருதுன்னா campur aduk அப்படின்ற வார்த்தையில வருது. Kalau mencampur aduk maksudnya mixing things. Still gap இருக்கும். அதுவே நம்ம mencampur adukkan போட்டோம்னா கிட்ட வந்துரும் double K. Faham? Kalau kata majmuk menerima imbuhan apitan, maka jarak di antara dua kata majmuk itu akan dirapatkan. புரியுதா? அதாவது என்ன சொல்றேன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து கத்த மஜ்மூல கேப் இருக்கும். நம்ம மின்னுக்கு மட்டும் இம்புவான் தம்பா பண்ணுறோம், ஸ்டில் கேப் இருக்கும். பின்னாடி மட்டும் தம்பா பண்ணுறோம், ஸ்டில் கேப் இருக்கும்.
ஆனா மின்னுக்கும் பின்னாடியும் தம்பா பண்ணாக்கா அதுக்கு பேர் அப்பித்தான் சொல்லுவாங்க. அப்பித்தான் வந்துச்சுன்னா ஒரு kata majmuk அந்த கேப் காணா போயிடும், ஒட்டிக்கும். Contoh kamu tengok berkuat kuasa. Aதாவது kuat kuasa வந்து kata majmuk. Kuat kuasa ada gap. Okay. Okay, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அக்கீரான் கொடுக்குறேன் பாருங்க. Daya serapan. Daya serap is the kata majmuk. You nak tambah belakang saja daya serapan. Still ada gap. Tapi kalau kamu tambah depan dan belakang. Contoh kemas kini வார்த்தை எடுத்துக்கீங்க. kemas kini எட்ட எட்ட தான் வரும். எட்ட எட்ட தான் வரும். kemas kini எட்ட எட்ட தான் வரும். ஆனா நீங்க mengemas kini kan மின்னுக்கும் பின்னாடியும் கொடுத்தீங்கன்னா imbuhan ஒட்டிக்கும். மின்னுக்கும் பின்னாடியும் கொடுத்துருக்கோம். இது வரும் பின்னாடி. இது வரும் மின்னுக்கு. தெரியுதா? இதான் pengimbuhan kata majmuk lah yang kamu kena tahu. Okay? Yang mana important kamu salin je lah. Baik, 11. Vaishnavi, your turn I think. Setelah sedar akan kesilapan mereka, Biyun dan Ganesh mengaku salah lalu saling memaafi. Ya. Tiada kesalahan, sir. Tiada kesalahan. Visalachi? Adakah kamu sependapat dengan Vaishnavi? No, sir, I put B. Boy, why? Because I thought must have ke and an kesalahan. Yes, good. But எதுக்கு நம்ம புரியணும்ல? Baik, setelah sedar akan kesilapan mereka. Biyun dan Ganesh mengaku. Mengaku is KKT, betul dah? Kata kerja transitif. நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல? KKT முடிஞ்ச கையோட என்ன வரணும்? Object வரணும். Object என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Kata nama. Remember our ayat aktif, ayat pasif yang kita banyak buat berlambat-lambat? Okay. Kalau kata nama, dia boleh benda, binatang, tempat இதெல்லாம் வரும். அதோட சேர்த்து 4 imbuhan சொல்லி கொடுத்தேன் kata namaக்கு. Ke an, அதோட தம்பி pe an. இந்த pe an நம்ம உடைச்சா pe மட்டும் இல்லாட்டி an மட்டும். இந்த 4 imbuhan kata nama. Apa mengaku tak boleh salah sebab salah adalah kata adjektif. KKT tidak boleh diikuti oleh adjektif. Hanya boleh diikuti oleh kata nama. Okay, jadi mengaku kesalahan. Because ke-an is kata nama. Objek வந்து kata namaவா தான் இருக்கணும். Okay, jadi jawapan dia adalah boy. இதுதான் அதோட explanation. Okay, next போலாம். 12. Go on, 12. Okay. Pada masa kini, ramai remaja tergila-gila untuk memiliki telefon bimbit kerana harganya yang murah. Kini, sir, should Sepatutnya ini, right? Okay, pada masa kini பாய்க்க கூடாது. ஏன்னா கினினா என்ன அர்த்தம்? கினினா pada masa iniன்னு அர்த்தம், right? இப்ப. அப்ப pada masa kiniனா pada masa ini அப்படின்ற அர்த்தம் கொண்டு வந்துரும். இங்க pada masa இருக்கு ஏற்கனவே. இந்த இடத்துல kini நீங்க போய் வச்சீங்கன்னா pada masa ini தானே அர்த்தமாயிரும். So அதனால A lah jawapan dia. Baik, 13. Pasukan sukarela itu akan berlepas ke Gaza demi untuk membantu rakyat Palestin. Demi, sir. Demi tak perlu di sana. Okay. 14. Akhirnya Dr. Amal kembali juga ke tanah air ini setelah tahun berkhidmat di luar negara. Bertahun-tahun, sir. Yes, bertahun-tahun. Yang ini menunjukkan kata bilangan himpunan. Jadi kamu kena gandakannya bertahun-tahun. Baik, 8 hingga 14 sudah settle. Baik, kita pergi 18 hingga 21. Yes. Kuih muih dan makanan yang dijual di Luqman Restoran sangat sedap. B. Restoran Luqman sangat sedap. Sangat sedap. Okey. Tersedak sekali tak boleh boy. Betul. 19. Dari pagi hingga ke petang kakak menanti adik di berhenti bas. Dari pagi hingga petang.
Dari pagi hingga petang. Tak boleh hingga ke. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Bilik darjah yang kotor ini mesti disapu oleh kamu sebelum pembelajaran bermula. Hmm. B. Mesti kamu sapu. Ya, Naina சொல்லியிருக்கேன். Objek dulu. Lepas tu, kena ada kata bantu. Ini disapu oleh kamu வராது. Kamu sapu. Subjek dulu baru kata kerja kan. Okey, mesti kamu sapu. Okey, lagi. 21. Rancangan bersamamu berjaya mempertemukan dua beradik yang terpisah selama 10 tahun. D, sir. Donkey. Ya, yang ni kita dah pernah buat soalan. Menemui siapa? Saya pergi menemui Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Menemukan maksudnya apa dia? Apa? Saya menemukan sebutir berlian di atas tanah itu. Mempertemukan maksudnya membuatkan dua pihak untuk berjumpa. Membuatkan dua pihak saling berjumpa. அந்த மாதிரி. அதான் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கிறது ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு. Itu kita panggil mempertemukan. Okey, jadi sesuai di sini mempertemukan, sorry. Baik. Jadi jawapan dia donkey 25 hingga 27. Ya, sir. Ya. Pertandingan you want me Yes. Okay. One by one. Pertandingan drama mendapat sambutan mengalahkan daripada murid-murid. Wrong. Why wrong? Sambutan menggalakkan, sir. Correct தானே sambutan menggalakkan. Not galakan only, sir. Sambutan galakan. No. வரவேற்கும் வரவேற்கும் வகையில் இருக்கிற கொண்டாட்டம். கரெக்ட் தானே, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. Lagi? Permohonan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur telah diluluskan pengetua. Right, correct, sir. Correct. Mereka ஒண்ணுமே கேட்கல வைஷ்ணவி. Okay, try again. Next one is mereka membersihkan bilik membaca itu pada waktu malam. Bilik baca, not membaca. Bilik baca. No. But Okay. I put that one as correct only, sir. You put correct. My answer was D. D 2 3 4. Then Rosmadi menjadi ketua kepada pasukan bola sepak sekolahnya. This one correct. Correct. Okay, இதுல ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. ஆனா இதுல ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு எரர் தான் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு Sir. Yeah. Sir, but menggalakkan is like transitive, right, sir? Here dia berfungsi sebagai என்ன சொல்லுவாங்க, இதுல வந்து tak transitive act பண்ணுது. மேனா கண்டிப்பா transitive-னு இல்ல, tak transitive-ம் இருக்கும். Contoh, berita itu amat menyedihkan. So menyedihkan ke பின்னாடி நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் போட தேவையில்லையே. அந்த ayat sudah complete. Nampak tak? அதே மாதிரி sambutan itu sangat menggalakkan. It's still correct. Okay. எல்லா இம்புகான்மும் பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் வரக்கூடாது. ஓகேயா, சிலது பார்க்கணும். sambutan menggalakkan is correct. இதுல எனக்கு என்ன wrongனு தோணுதுன்னா, pertandingan drama mendapat sambutan menggalakkan daripada murid-murid. Maybe எனக்கு வந்து இந்த தீகா தான் ராங்கா இருக்கு. பிலே membacaன்னு சொல்ல மாட்டோம், பிலே பச்சான்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கான ஆன்சர் இங்க போடவே இல்லை. தீகா இல்லாதது ஆன்சர் இருக்கா? 1 dan 2 தான் இருக்கு. அப்போ 4ல நான் எப்படியாவது சாலா கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. Rosmadi menjadi ketua kepada pasukan bola sepaknya. Ketua bagi pasukan bola sepaknya. ஸோ எது வரும்? kepada வந்து pihak முடியுமே, அதனால பிரச்சனை இல்லை தான் தோணுது.
Very weird this question. Okay, my answer is 1, 2 and 4. C. Just change it to 4. Okay. Baik, 26. Mi asa. Hey, Mi ya. no. Visalachi. Banyak sisa buangan kilang didapati tersorok di dalam Jalan. banyak sisa buangan kilang didapati tersorok di dalam gudang lama tersebut. Wrong, sir. What is wrong? Are you speaking? Tersorok, sir. Tersorok. Because shouldn't have the particle ter. No, correct what? Tersorok. That means already sudah siap sedia ada. Itu kita cakap tersorok. Okay, anyway, number 2. Not like tersorok means like accidentally. No. தெருக்கு வந்து நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. Good you ask. Okay, தெரிஞ்சுக்கிங்க. தெருக்கு வந்து நிறைய அர்த்தம் இருக்கு, guys. Like வந்து tersorok. Sorry. இப்ப terjatuh, தெரியாம விழுறது. Okay. அது வந்து tidak sengajaன்னு ஒரு அர்த்தம் கொண்டு வரோம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா passive வார்த்தை. Ayat passive கொண்டு வரோம். Contoh, saya terpukau oleh kecantikannya. அப்படி ayat passive வரும். இன்னொன்று வந்து already being prepared, ready-யா இருக்கிறது. Contoh, semua peralatan yang diperlukan sudah tersedia. Tersedia ada. Macam tu. Okay, so tersorok is already sorok. Okay, அதான் அதோட மீனிங். ஓகே, தெருக்கு இன்னும் நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. ஆனால் நான் உங்களுக்கு பேசிக்கான 3 அர்த்தம் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் tersorok no problem. Go on. Cikgu Maya geram apabila melihat telatar pelajarnya yang mengada-ada itu. I guess correct, sir. You think correct? Yes, it is correct. Orang ramai berasa sedih dengan tragedi yang memilukan itu. Correct, sir. Ya, memilukan menyedihkan, okay? Ibu bapa perlu memainkan peranan penting. No. This is not correct. Orang ramai berasa sedih dengan வராது. Perasaan முடிஞ்சு என்ன வரணும்? Sedih akan or terhadap. Kena ada kata sedih akan, not dengan. Sedih akan tragedi yang memilukan itu. Sekarang kita dah boleh shortlist dah jawapan dia. ஆனா நாலாவதுல என்ன wrong ni என்கிட்ட சொல்லணும். Come. Number 4, not delicious. I guess like shouldn't have perlu, sir. No, this one I already discussed last time. ஒரு வீடியோ போட்டேன்னா இல்லை ஒரு பிக்சரில் கொடுத்தனான்னு தெரியல. terhadapக்கும் tentangக்கும் உள்ள வித்தியாசம். Yeah. Terhadap versus tentang நான் கொடுத்துருக்கேன். Okay. Tentang is more towards kata nama konkretku கொடுக்கிறது. Kata nama konkretnya புரியுதா? Orang, benda yang boleh kita lihat. Contoh, kita perlulah mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak தான் சொல்லணும். Mencurahkan kasih sayang tentang anak-anak சொல்ல மாட்டோம். Sebab anak-anak ialah orang ialah kata nama konkret. Kalau kebajikan kita boleh nampak ke? Sesuatu yang abstrak kan? Jadi tentang, yang ini kita gunakan kata nama abstrak Paipo. So, sepatutnya apa dia jawapan dia? Ipa, emak mengambil berat terhadap kesihatan, tentang kesihatan apa kuno? Kesihatan benda yang kamu boleh pegang ke? Tak boleh kan? Maksudnya dia itu abstrak, jadi kamu kena gunakan mengambil berat tentang kesihatan. Okay? Jadi, di sini terhadapnya salah, sepatutnya tentang. Okay? Baik. So, jawapannya yang ni. Baik. 27? Ya. So what is the meaning of mengada-ngada, sir? மங்காடா எப்படின்னா லைக் எப்படி சொல்றது, அது ரொம்ப மலாய்க்காரங்களாம் பாய்ப்பாங்க அந்த வார்த்தையை. ஜாங்காண்டோ ngada ரொம்ப நடிக்காத நீ, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல. சில பேர் வந்து like to act like a innocent, like to act like getting attention, you know, that kind of character. Jangan kamu ngada di sini அப்படின்னுவாங்க. தோசா டோ ngada kat sini அப்படின்னுவாங்க. நீங்க என்கிட்ட வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காத அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம்ல.
Something like don't show your attention seeking attitude here. Like that. Okay? அதான் அதோட அர்த்தம். 27. Sikeram guys. Cikgu Velu mengajarkan bahasa Melayu sejak 20 tahun yang lalu. Farid belum biasa, correct, so that one. Correct, okay. Farid belum biasa sampai ke Pulau Pinang, correct? Belum biasa sampai ke Pulau Pinang. Okay. Nah, ya, belum biasa sampai ke... Okay, anyway. Actually, tidak, illathi answer இருக்காது sir. சரி பார்க்குறேன் இருங்க. Okay. அடுத்தது Para pelancong terpesona oleh keindahan Taman Laut Pulau Payar. Wrong sir. Why? What is wrong? Oleh. Oleh correct what? இப்பதான் நான் சொன்னேன். நான் ஒரு ayat சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? Saya terpesona oleh kecantikannya. But terpesona is feelings, right sir? No, feeling இல்ல, impressed. Yeah, so the one is not terhadap. No. அப்படி terhadap வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பாய்க்க முடியாது. tentangnya terhadap அந்த மாதிரி இடத்துல சொல்றேன். Okay. Then the 4 is Hayati memberitahu bahawa dia ketakutan bila bersendirian di rumah, wrong. Apabila. இது confirm wrong. Okay. இது apabila வரணும். So 4 இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டணும்னா D and B won't come. Okay. அப்ப 1 2 1 2 3. 3 கரெக்ட்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும். 3 betul. Okay. So jadi jawapan dia C lah. 3 கரெக்ட். ஓகே 3 கரெக்ட். தேர் முடிஞ்சு ஒலே வரலாம். நம்ம தான் terbaca oleh அன்னைக்கு தானே அவ்வளோ செஞ்சோம். must know what. ஓகே 28 29 30 சீக்கிரம் வாங்க. நான் முடிச்சிட்டு போயிடுறேன். Walaupun Aming seorang pendiam, misalnya certain, right? Walaupun Aming seorang pendiam, namun prestasinya dalam pelajaran amat membanggakan. Peribahasa yang sesuai untuk kenyataan di atas ialah diam-diam ubi berisi, diam-diam kembali berkarat. Right. Okay. Diam-diam ubi berisi, diam-diam penggali berkarat. diam-diam besi berkarat தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் பெங்காலியும் இருந்துச்சு. பெங்காலினா cangkulன்னு அர்த்தம். Okay ya. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Kalau tiada sebab, mana boleh ada masalah. Setiap masalah mesti ada punca lah. Sikap merendah diri. Wait. These two equal meaning, Okay. Next, 29. Go. Sikap merendah diri pengurus itu disenangi oleh pekerjanya dan beliau dihormati oleh mereka. Baginya, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Illa. Merendah diri. இது கரெக்டா இருக்கும். Sedih. Yes. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, ஒரு பாம்பு மரத்து மேலே இருக்கும். ஆனால் அது மரத்துக்கு கீழே வந்து வேர்கிட்ட போயிட்டு அப்படியே உரசிட்டு போகிறதுனால அதுக்கு விஷம் இல்லைன்னு இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய நபர், அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு பவர் இருக்கும். அந்த பாம்போட விஷம் மீன்ஸ் பவர். அவர் பவரை விட்டுட்டு கீழே வந்து சாதாரண மக்களோட பழகும் போது அவரோட மரியாதை ஒன்றும் கெட்டு போகிறது இல்லை. ஸோ ular menyusur akar tidak hilang bisanya. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. அது ஆக்சுவலி சரியான நீட் அந்த பெரிபாசா. ஜத்துக்கு அங்காசா மஞ்சடி கஜோரா என்னென்னமோ போட்டிருக்கோம். ஓகேயா, அதாவது ஒரு நல்லவன் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவனுக்கு நல்லது, பேரு புகழ் எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. ஓகே, di mana bumi dipijak di situ langit junjung. ஓகே, அப்படின்னா எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அந்த இடத்தோட லாவை நம்ம தலைக்கும் மேலே சுமந்து போனோம். Ikut resmi padi semakin tunduk. இது வந்து merendah diri kerana semakin berilmu. Adan அதோட அர்த்தம். Jangan kamu salah tafsir. Merendah diri kerana kelebihan ilmu. நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய அறிவு சேர ஹம்பலா இருக்கணும். ஓகே, 30. B sebagai dihiris dengan sedih. Sedih. Bagai dihiris dengan
Sembilu. Bagai duduk dalam duri. Maksudnya tak selesa lah. Okay. Sudah jatuh di tempat tangga, mendapat kemalangan yang mendapat kesusahan yang berturutan. Yang berterusan. Dihiris dengan sembilu nah, heartbroken lah. Okay, cacing kepanasan maksudnya gelisah. Worried, ஐயோ என்ன நடக்குது எது நடக்குது என்ன நடக்குது அந்த மாதிரி. So jawapan dia adalah bagai dihiris dengan sembilu. Baik, tugas kamu set 1 set 2 ஃபுல்லா முடிச்சு வைங்க. அதான் உங்களோட tugas. மறுபடியும் சொல்றேன், செட் pertama செட் kedua எந்தெந்த கொஸ்டின் நம்ம பிஞ்சாங் பண்ணிட்டோமோ அதை விட்டுருங்க. பிஞ்சாங் பண்ணாத எல்லாத்தையும் செஞ்சு வைங்க. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு நாள்லாம் ஒதுக்க போகிறது இல்லை. Because we want to try more and more questions. Set ketiga dan set keempat mungkin saya akan set sendiri soalan saya sendiri. Okay, yang susah-susah lah. So set 1 dan 2 macam warm up untuk kamu. Okay, pastikan kamu buat sampai habis kedua-dua set itu. Soalan mana yang saya belum pinjam. Itu sajalah untuk kelas hari ini. Saya akan jumpa kamu untuk kelas hari esok. Sains Okay, see you guys. Take care. Bye. Thank you sir. Bye. Alright. Thank you, sir.